Okey, sekarang kita nak tengok Singapura ya. So, Singapura dia terletak di bawah negeri Johor. Macam Pulau Pinang tadi, dia terletak di bawah negeri Kedah. So, mengapa British memerlukan Singapura? Sebab Singapura adalah lebih strategik and dia jadi pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi alam Melayu. So, apa yang dimaksudkan dengan hasil-hasil ekonomi alam Melayu ni? Seperti kita tengok tadi, dia ada emas, biji timar, rempah ratus dengan perak. So, pertapakan British di Singapura ataupun bagaimana British campur tangan di Singapura. So, dekat Singapura dia ada satu je isu pewarisan takhta lah. So, masa tu Sultan Mahmud Shah III dia ada dua putera. Putera pertama ialah Tunku Husin, putera kedua Tunku Abdul Rahman. So, selepas tu Sultan mangkat, and masa dia mangkat, dia akan berlangsung upacara pemakaman. So, masa tu putera yang kedua dia dapat hadir, tetapi putera pertama dia tidak dapat hadir sebab dia berada di Pahang. So, Sultan baru ditabalkan semasa upacara pemakaman. So, automatik putera kedua dia menjadi Sultan. So, yang tu, cerita tu dah habis. So, tak ada apa-apa yang mengena dengan Sultan Abdul Rahman lah. Sebab dia dah jadi Sultan. Okay. Selepas itu, Stamford Raffles, pegawai British, dia memanipulasikan isu pertabanan Sultan untuk mencampur tangan. So, dia actually tak ada apa-apa isu pun. Tetapi dia mengungkit balik benda tu and buat isu. So, dia buat apa? Dia jadikan putera pertama, Tunku Husin, sebagai Sultan. So, selepas dia jadikan Tunku Husin sebagai Sultan, dia meminta untuk buat perjanjian sebagai balasan. So, dia meminta Temenggung Abdul Rahman. So, yang Temenggung Abdul Rahman ni dia pembesar. Dia bukan Sultan Abdul Rahman. Ni orang lainnya. So, Temenggung Abdul Rahman dengan Sultan Husin, dia membuat perjanjian bagi British mengambil Singapura. So, dia ada dua perjanjian. Macam mana dia buat perjanjian? Perjanjian pertama, William Farquhar, dia meminta menjadi residen di Singapura. So, dia menjadi residen pertama di Singapura. So, selepas dia menjadi residen pertama, selepas beberapa tahun kemudian, dia membuat perjanjian kedua dengan menyatakan bahawa dia mengambil Singapura yang selama-lama. So, maksudnya Singapura diserah kepada British selama-lamanya. So, ni cara diorang buat lah. So, kita masuk kepada Melaka pula. Melaka, macam mana British dapat Melaka? Dia mendapat Melaka daripada Belanda sebagai pertukaran lah. So, dalam cerita ni pula, dia ada satu macam benda penting lah. Benda pentingnya Perang Napoleon. So, Perang Napoleon, dia berlaku perang antara Belanda dengan Perancis. Dia lebih kurang tahun 1803 sampai 1815. So, masa tu Raja Belanda dia berundur ke England dan menandatangani surat Q. Dalam surat Q, termaklum bahawa Belanda menyerahkan tanah jajahan kepada British sebagai sementara berperang sehinggalah perangnya tamat. So, lepas perangnya tamat, British diorang dah serah balik lah yang tanah jajahan Belanda kepada Belandanya.
Tapi lepas beberapa tahun kemudian, lebih kurang lepas 10 tahun, nampak tak? Tadi dia 1815, sekarang 1824. Berlaku perjanjian London. Semasa perjanjian London pula, benda yang termaklum dalam perjanjian tu, British menyerahkan Belanda menyerahkan Melaka kepada British dan British pula menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. So diorang buat penukaran tempat jajahan. So lepas tu dia buat point kedua dalam perjanjian. Apa pointnya? Diorang sekarang dah buat tanah jajahan diorang strategi. Macam mana dia sebelah atas Singapura tu semuanya British cover. Bawah Singapura semua Belanda cover. So sekarang diorang buat perjanjian bahawa tempat British, Belanda tidak boleh buka tempat baharu. And dekat tempat Belanda pula, British tak boleh buat tempat baharu. So perjanjian tu pun dah settle. Selepas sekarang British dia dah ada Pulau Pinang, Singapura, Melaka, dia dah ada tiga negeri ni kan. So selepas dia dah ada tiga negeri ni, dia nak gabungkan tiga negeri ini menjadi satu sistem lah. So sistem tu dia dinamakan negeri-negeri selat. So sebelum dia menjadikan dia sebagai negeri-negeri selat, kita tengok macam mana Singapura, Pulau Pinang, Melaka semua diorang buat pentadbiran. So Pulau Pinang ditadbir oleh Francis Light. Francis Light adalah seorang officer. Officer maksudnya pegawai British lah. And tempat tu dia menjadi pelabuhan bebas. Singapura pula ditadbir oleh resident. And dia menjadi pelabuhan bebas juga. Melaka ditadbir oleh resident konsular. Tetapi dia mengikut sistem kapitan. Dia memang ikut sistem dululah. Diorang tak buat apa-apa penukaran bagi mewujudkan keamanan rakyat. So selepas negeri-negeri selat, diorang announce negeri-negeri selat, Singapura, Pulau Pinang, Melaka digabungkan. So apa yang diorang dapat selepas menggabungkan tiga negeri ni? Diorang dapat menjimatkan perbelanjaan and menyeragamkan pentadbiran. Diorang boleh seragamkan lah. So sekarang dia boleh ada satu leader je. Dia tak payah ada 2-3 leader yang lain-lain. So satu leader dia boleh bagi instruction. So senang lah. Senang untuk uruskan. And cost pun kurang. And then dia jadi tempat pengumpulan barang dari alam Melayu. Main barang dia semua biji timah lah. So negeri-negeri selat ni dia menjadi tempat pengumpulan barang. And then dia juga menjadi pintu masuk untuk buruh luar dari China dengan India. So dulu diorang bawa orang dari China dan India untuk bekerja dekat tanah Melayu. So diorang bawa masuk ke negeri-negeri selat dulu. And then dekat buku teks dia ada negeri-negeri selat dengan negeri-negeri Melayu. So negeri-negeri Melayu ni apa yang selain daripada negeri-negeri selat, dia masuk dalam kategori negeri-negeri Melayu. Contoh macam Perak, Selangor, Pahang, semua dia masuk dalam negeri-negeri Melayu. So dia negeri-negeri Melayu dengan negeri-negeri selat ni dia saling bergantung. Macam mana? Negeri-negeri Melayu ni diorang mempunyai hasil ekonomi. Negeri-negeri selat diorang mempunyai pelabuhan. So tempat yang ada hasil ni diorang perlukan tempat yang ada pelabuhan untuk menyimpan diorang punya hasil. Tempat pelabuhan pula diorang memerlukan hasil. So dia saling bergantung.
So ni dah habis. So kita pergi kepada yang last. Okay, kita dah sampai. So yang akhir sekali ialah negara-negara Selat di bawah kerajaan British di India. Dulu sebelum British datang ke Tanah Melayu, British dia pergi jajah dekat India dulu. So dia orang punya office-nya semua dekat India. Tapi sebabkan office dia dekat India, dia menjadi satu isu. So dia orang membuat penukaran kerajaan dari India ke London. Apa yang buat dia orang menukar kerajaannya dari India ke London? Okay, kita tengok. Semasa dia berlaku majlis perwakilan di India, tiada wakil negara-negara Selat yang boleh pergi attend dia orang punya meeting. Maksudnya tiada siapa-siapa yang boleh menjadi wakil lah, sebab dia jauh. And then pada masa tu tiada kemudahan. So itu jadi satu masalah. And then kedua, pejabat India gagal mengawal perompakan kapal dagang. Maksudnya masa tu kapal dagang semua dia mempunyai isu perompakan. Dia orang tidak rompak kapal dagang, tapi dia orang rompak hasil-hasil yang berada dalam kapal dagang. So itu menjadi satu isu yang besar lah, sebab dia merupakan sumber yang penting. And masa tu juga dia berlaku pertelingkahan dengan China. So benda ni akan dibincang lebih lanjut dalam bab 3 nanti. Lepas tu pejabat India ingin menukar mata wang rupis menggantikan mata wang dolar Sepanyol. So British dia tak puas hati lah dengan menukar diorang punya mata wang kepada mata wang rupis, sebab dekat India diorang menggunakan rupi. So inilah faktor-faktor yang menjadi penukaran kerajaan kepada London. Okey, itu saja sebagai ringkas. Tapi saya mensyorkan untuk gunakan buku teks untuk maklumat yang terperinci lagi. Terima kasih. Now that you've reached the end of this video, we hope that it was in some ways helpful for you. If it was, don't forget to share it with your friends, and do forgive us if we lack in any ways. Lastly, don't forget to like, comment down below if you have any other video suggestions that you'd like to see, and subscribe. Thank you for watching, and we'll see you in the next video.